Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam Kota Komik Art Podcast. Okey, pertamanya kami ingin memohon maaf di atas kelewatan. Banyak masalah teknikal. Kita punya platform online ni pun tadi ada problem sikit, lepas tu ada masalah lain. Okey, jadi terima kasih kepada kita punya viewers yang sedang menunggu pendukung komik, industri komik tempatan yang orang kata memang setiap malam Rabu jam 9 dah menanti. Hari ini kita bersama lagi, kita sambung lagi kita punya sesi dengan penerbit komik indie ataupun majalah komik indie. Kalau sebelum ni kita sama dengan tim Sempoi daripada Utara, hari ni kita bersama dengan tim Ecozine. Itin ke Ecozine? Ecozine. Ecozine. Jadi kita hari ni ada dua boleh, okey. Dan hari ni kita ada dua tetamu. Kita ada Tuan Nick Hasmazi dan juga Cikgu Zulkifli Awang. Jadi anda semua yang orang kata mendatang sebab nak dengar dia orang ni bercakap, orang kata sembang-sembang santai dan memperkenalkan. Memang platform kita ni selain daripada kita nak memperkenalkan dengan kita punya berkenalan sesama orang industri ni, kita juga nak berkenalan dengan projek-projek ataupun usaha-usaha yang mereka sedang lakukan. Kalau sebelum ni kita dah minggu lepas dah bersama dengan Tim Sempoi dah cakap banyak tentang majalah komik Sempoi. Jadi hari ni tanpa melengahkan masa, kita akan bersama dengan kita punya deputan. Tapi sebelum kita berkenalan, kita persilakan Tuan Nick Hasmazi dulu untuk memperkenalkan diri. Siapa beliau sebenarnya ni? Tinggal kat mana? Orang mana sebenarnya? Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Saya Nick Muhammad Hasmazi, nama terputus. Alamak. Itu hari ni kita cakap tadi kan ada masalah teknikal. Tak apalah, kita saya tak pasti nanti kejap lagi ya. Tu. Ini biasa ni. Biasa terjadi. Hari tu saya tenggelam jebol. Tadi terputus Tuan. Tuan Nick. Boleh. Saya nak maksudnya dari segi tadi dari segi tempat asal lah. Saya sebenarnya seorang pelukis. Saya melukis 20 tahun lebih dah lah saya melukis. Jadi saya melukis komik dekat Cosmo dalam 8 komik. Dan kemudian saya melukis untuk Galeri Ilmu, untuk Ecozine, untuk Diguet, dan yang terkini insyaAllah Penipulara lah, 7 Penipulara dalam 13 komik lah insyaAllah. Saya founder kepada kami pelukis komik lah, grup KPK Facebook. Itu je lah buat saya ni. Dengar. Dengar. Alhamdulillah nanti sempat untuk memperkenalkan diri. Jadi banyak juga tu projek-projek yang sedang dilakukan. Semua berkaitan tentang komik tadi tu. Okey, kita pergi pada Cikgu Zulkifli Awang pula. Sila perkenalkan diri, berapa lama dah di dalam industri ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekas guru besara. Dan sewaktu saya menunggu SPM ataupun MSc pada tahun 1974, saya pernah melukis komik. Ketika itu bersama dengan syarikat penerbitan Suarasa, dengan syarikat penerbitan Night Catur, selama 3 buah buku komik yang telah diterbitkan, iaitu dengan judul Jaya Satria 1 dan 2, dan yang ketiga ialah Pendekar Gunung Sagar. Selepas itu saya tidak lagi aktif melukis kerana saya terlibat dengan perguruan dan saya telah bertugas di Sabah selama 13 tahun sehingga 92 saya balik ke Semenanjung. Kemudian saya bertugas sebagai guru bahasa Inggeris, sejarah dan juga guru IT sehingga saya bersara pada tahun 2015. Di
Di samping itu juga saya aktif dalam menulis blog, Wikipedia dan juga terlibat dengan forum perth.com sekitar 2005 sehingga 2010. Selepas itu saya terlibat dengan pedokong-pedokong indie seperti penerbit Umrah Comics iaitu saudara Abdul Iskandar dan juga saudara Nuri dan ramai lagi pendokong-pendokong indie yang lain seperti Arwah Maxstone yang menerbit Awaganza, kemudian Kimball yang menerbit Synthesizer dan ada beberapa lagi. Sehingga sekarang saya adalah founder kepada Indigo Comic. Selepas itu saya terlibat dengan KPK di mana saya diambil sebagai penolong kepada Tuan Nik iaitu admin untuk melaksanakan pergerakan ataupun aktiviti KPK seterusnya. Okey, kembali kepada moderator. Okey, baik. Nampak tak? Walaupun saya memang sengaja tak sebut topik perbincangan kita hari ni sebab kita nak tunjukkan dengan memperkenalkan diri saja, dua orang jemputan kita ni dah meletakkan tanda yang diorang ni otai. Kan bila dia sebut puh.com tu, lepas tu ada umrah dengan tahu tu memang dah lama dah orang kata diorang ni berdua ni dah lama berkecimpung dan kedua mereka tadi pun ada menyebut grup Facebook yang sangat-sangat hangat lah di dalam industri iaitu Kami Pelukis Komik. Saya pun salah seorang ahli juga ada join dalam tu dan memang ada ramai orang kata pendukung-pendukung komik di dalam tu. Jadi kita nak bertanya tentang grup ni tadi. Grup Kami Pelukis Komik sebenarnya sejak dari bila ditubuhkan dan macam mana boleh bermulanya grup Kami Pelukis Komik ni? Silakan Tuan Nik untuk menjawab soalan ni. Okey, terima kasih. Cerita dia ada panjang sikit. Okey, dia permulaan dia sebenarnya asal KPK ni sebenarnya saya punya page personal. Jadi satu hari saya duk fikir saya nak tak aktif, jadi saya nak delete. Masa nak tekan butang delete tu saya rasa macam tak sedap tu. Lepas tu bila fikir balik, tak apalah kita hold tapi saya tukar nama. Itu yang saya tukar nama Kami Pelukis Komik tu. Lepas tu ada seorang kawan Eddie Irwan, dia bincang dengan saya, dia kata kita lah kami bincang apa kata kita buat something group yang menyokong Nusantara punya genre. Sebab masa tu memang Nusantara dalam keadaan yang down lah. Maknanya dia orang tak ada, bukan pupus lah tapi memang budak-budak muda pun ramai tak berminat. Jadi kami rasa benda tu benda yang merugikan kita lah sebab itu jati diri kita kan. Jadi lepas tu saya pun setuju dengan dia dan itulah sebenarnya permulaan kepada KPK tu. Jadi bila KPK tu diwujudkan, Cikgu Zulkifli Muhammadi, dia orang antara Azri Amir, dia orang antara orang-orang yang kuat menyokong antara permulaan. Jadi benda tu kita bina something daripada kosong dan daripada tak tahu apa. Saya pun mengerti IT pun sangat, tapi kita belasah je. Kita start dengan battle. Sebab battle tu lah yang menyebabkan Nusantara tu dia mula orang nampak. Tapi masa tu yang terlibat otai tau. Sebab masa tu tak apa saya cakap sebab tajuk pun otai dengan newbies ni tak apa. Ya. Masa tu newbies tak join tau. Newbies tak join tau. Sebab saya gini pertama saya minta maaf lah sebab saya cakap ni berdasarkan pengalaman kami tau. Bukan nak mewakili tapi pengalaman. Jadi pengalaman kami, orang newbies masa tu dia orang anggap Nusantara tu jauh pada dia orang. Jauh, lepas tu dia orang anggap, minta maaf cakap, dia orang anggap Nusantara tu macam terkebelakang lah. Dia orang banyak terdedah dengan komik-komik, manga apa semua yang terbaru. Pada dia orang, bukan nak salahkan tapi masa tu. Jadi pada saya, bukan masalah manga stroke.
dia punya isi tu. Itu yang kami perjuangkan. Sebab tu bila saya cakap dengan kawan-kawan ni lah, dengan cikgu semua, kita perjuangkan yang tu kata. Jadi bila kita perjuangkan tu terang saya cakap, masa tu sampai tahap ada yang cakap tak nak masuk sebab Nusantara. Saya cakap tu lah cerita. Jadi apa yang kita boleh buat? Sebenarnya kita kena bagi tahu dia orang sebenarnya Nusantara tu bukan bermakna kita balik pada zaman 70-an. Sebab orang newbies ni kadang dia salah faham yang tu. Dia ingatkan kalau Nusantara ni kita kena balik pada mesti lukis hantuah, bukan. Itu kesilapan terbesar yang kami jumpa masa tu. Itu satu. Jadi bila yang kedua, masalahnya ada dua golongan kat situ pula. Golongan newbies, dia rasa tak selesa nak join OTAI. OTAI pula sebenarnya bukan tak selesa. OTAI ni OTAI biasalah kan. Orang datang kat dia terima begitu je lah. Tapi sebab bila benda tu berlaku, dia rasa macam bukan dia, kami rasa macam ada satu ruang kosong. Jadi kami buat KPK ni, tujuan dia sebenarnya untuk menyatukan benda tu. Nak menyatukan benda tu supaya newbies faham apa tu Nusantara. Dan OTAI pula boleh terima sekarang punya, contemporary punya stroke. Kita cerita pasal stroke kita tak cerita pasal isi. Yang jadi masalah, orang salah faham. Dia anggap, pernah jadi isu, dia orang anggap mangga tu sebagai stroke tu benda yang sama. Sebenarnya tak. Kita tak menentang stroke. Tapi cuba bayangkan moderator Mr. Bear, Abang Bear tu bayangkan. Saya pernah tengok seni lah kan. Bila buat buku komik, lukis sekolah pun sekolah Jepun. Itu maksud saya, bukan masalah stroke tu, masalah pengisian. Jadi bila KPK tu, kami dah berazam, kita nak buat benda yang mendukung Nusantara, tapi bukan kembali ke zaman dulu semata-mata, tak. Itu sebahagian. Klasik lah, tak apa. Tapi maknanya Nusantara tu sentiasa. Sebab ada orang tanya saya, Nusantara tu apa? Saya cakap senang, mudah cerita. Saya kata, dia orang Melaka. Saya tanya hantu dulu, duduk dekat awak duduk tu, saya kata. Ya. Lepas tu saya kata, sekarang awak duduk kat tempat yang sama. Jadi apa jadi masalah? Itulah Nusantara. Itu yang kami cuba tahukan lah. Sebab tu itu yang kita masukkan dalam Ecozine. Maknanya benda-benda yang kita bawa sebenarnya. Nusantara tu perlu dipahami dengan cara yang wajar lah. Dan newbies tak perlu takut untuk join Nusantara dan tak perlu fikir. Sebab masa tu memang ada isu. Ada orang marah. Ni pun satu hal jugalah. OTAI bengang lah juga, ada cerita. Dia kata, keris mana boleh pegang macam tu. Dia kata, saya tengok je. Sebab apa? Memang betul. Tapi maknanya, bila budak-budak ni, dia nak masuk ke kita punya laluan kita jangan halang sangat. Kita bagi ruang. Lepas tu lama-lama dia faham lah kan. Itu sebab kalau tengok Ecozine apa semua, kita tidak fokus kepada mesti pakai keris, mesti pakai tanjak kan. Sebab Nusantara, kalau nak cerita lebih detail lah, Nusantara tu bukan sekadar tu. Itu busana. Busana sebahagian kecil saja. Itu je lah. Boleh terima kasih banyak. Okey, baik. Yang saya faham daripada apa yang diperkatakan tadi, asalnya tubuh sebabkan nak memperjuangkan Nusantara yang semakin dilupakan lah. Tema dan gaya Nusantara di dalam komik kita kan. Kemudian bila dah ada orang kata ahli baru lah, yang newbies ni sebenarnya baru dan muda berbanding dengan orang-orang lama. Sebab ada juga yang mempertikaikan istilah OTAI dan newbies ni adalah daripada kekaran dan pengalaman dia. Tapi sebenarnya saya memandang daripada kata-kata Tuan Nick tadi lebih kepada yang baru dan juga yang lama lah. Kita ambil simple macam tu. Tak kira lah siapa lagi hebat ke apa tu, kita tolak sikit dulu yang baru dan lama. Sebabkan kita tengoklah OTAI ni kita pandang daripada pengalaman dia yang dah lebih lama. Jadi newbies yang dinyatakan tadi, di antara dua ni tadi yang memperjuangkan Nusantara dengan yang baru-baru tak berjejak yang tema ni, seperti ada jabatan, seperti ada gap, ada gap, dan juga KPK ni lah yang menghubungkan, membantu. Kalau betul lah saya cakap KPK ni cuba untuk membantu untuk menghubungkan, dan saya nampak itu berjaya tau sebenarnya. Itu berjaya sebab saya nampak juga yang baru-baru
orang yang muda-muda yang orang kata menyintai dan suka juga untuk tema Nusantara ni. Jadi itu satulah. Dan tapi saya nak tanya juga pendapat Cikgu Zulkifli pula tentang gap tadi tu. Orang kata di antara Otai dengan Newbies tadi terhadap elemen Nusantara tadi tu. Ada apa-apa pandangan daripada Cikgu pula tentang gap yang ada tu. Boleh bagi pendapat. Pada pandangan saya, kita sebagai orang lama dalam memperjuangkan komik ni, kita harus meraihkan perjuangan dan juga pandangan Newbies, kerana mereka lah yang akan mewarisi industri komik kita pada masa akan datang. Jadi oleh kerana itu, kami di KPK sangat-sangat meraihkan genre-genre lain seperti mereka yang berminat dengan manga, dan juga mereka yang berminat dengan manhwa, dan juga mereka yang minat dengan stroke manhwa. Oleh kerana itu, kami setakat ini telah menjalinkan kerjasama dengan Persatuan Peminat Manga dan juga Komik Malaysia, dan kami sangat berbesar hati kerana mereka sangat-sangat menyokong KPK. Begitu juga dengan Persatuan Koma dan juga Mahwa Malaysia. Jadi kita seharusnya memandang ke hadapan bahawa kita seharusnya memberi peluang kepada Newbies untuk melibatkan diri dalam perjuangan kita yang selama ini semakin suram. Kemudian dalam arti kata, selain daripada kita menganjurkan Battle Nusantara, kita juga mengadakan kontes kepada junior-junior melalui KPK Junior dengan mengadakan Battle Adiwera ataupun Pendeka. Setakat hari ini kita telah berjaya mencongkel beberapa bakat. Seperti contohnya Tuan Syahrul Huda dengan OC-nya iaitu Pendeka Tangan Gorila. Selain daripada itu ialah Boy Syafiq dengan Maragan iaitu watak karakter di Sabah. Sementara Nurizat dengan watak Mencari Puteri dan Hazwan Zai dengan watak Demak. Jadi kita telah nampak bahawa mereka-mereka ini akan berjaya ataupun sukses di masa-masa akan datang dengan komik, sama ada komik solo ataupun komik berkumpulan. Kembali kepada Tuan Moderator. Baik. Saya pun bersetuju sebenarnya. Antara perkara yang saya boleh katakan berjaya daripada kami pelukis komik ni, antaranya event-event yang dilakukan. Banyak joint venture yang dah dibuat, battle KPK Nusantara. Kemudian dia juga yang dianjurkan oleh saudara Azri, kalau tak silap saya. Banyak battle Nusantara tadi. Dan satu lagi yang paling menarik tadi, Pendekatan Gorila tu salah satu contoh. Orang kata sesuatu yang orang ni buat, lepas tu semua pun nak buat. Itu saya nampak satu kesatuan tau di dalam grup KPK tu, apabila masing-masing pun, saya pun nak support. Setahu saya Pendekatan Gorila tu bermula bukan dengan secara rasmi, betul tak? Maksudnya dia bukannya pertandingan rasmi untuk siapa yang nak lukis OC, betul? Saya nampak dia bermula dengan Tuan Syahrul tadi, dia tunjukkan OC dia, kemudian orang berminat dan suka, kemudian semua pun dengan sepakatnya, orang kata semua pun nak cuba untuk melukis dan mereka pun tunjukkan bakat. Tak kira lah Newbies ke, Otai ke, itu saya pandang satu kejayaan. Dan kejayaan dia ditambah lagi apabila penerbit komik tempatan, Komik M, ingin mengambil Pendekatan Gorila untuk yang tak tahu dan katanya bakal diterbitkan pula kompilasi watak Pendekatan Gorila yang akan dilukis oleh orang kata komik-komik lain juga. Itu satu kejayaan. Itu ambil satu contoh. Banyak lagi tadi ada watak OC, watak Demak, kemudian Damak, kemudian Ali daripada Nurijat tadi. Dan nama ini adalah kita boleh dikatakan Newbies.
ataupun baru kerana tadi tuan ada sebut mereka menyertai satu lagi grup iaitu KPK Junior. Betul? Grup KPK Junior. Dan ada pertandingan. Okey, yang itu kita nak tanya dengan Tuan Nik pula. KPK Junior ni, yang ni apa pula? Adakah ini kata jambatan tapi tiba-tiba ada grup lain dia nak memisahkan ke apa ni? Jadi apa pula KPK Junior ni? Dan apa dia pertandingan tadi tu yang sampai tiba dia orang masuk dalam Ecozine juga? Tu boleh nyatakan tentang KPK Junior pula. Silakan Tuan Nik. Okey. Terima kasih ni Abang Beh. Pertamanya benda ni berkait tau. Jadi saya terpaksa cerita sikitlah. Permulaan dia macam mana. Sekarang ni tadi saya ada sebut pasal orang-orang newbies dulu. Beberapa tahun lepas tak nak join KPK masa tu. Tapi sekarang ni satu benda yang bukan nak berbangga lah, nak cerita lah. Dalam satu hari pun memang sentiasa ada orang nak masuk. Dan yang menyeronokkan saya, yang nak masuk tu nama pun saya pun tak kerti nak sebut. Maknanya memang budak newbies lah. Lama pun saya tak dapat tahu nak kata Jepun ke Sepanyol. Sekarang ni lah sekarang. Maknanya perubahan tu dah nampak. Dah nampak. Maknanya yalah, walaupun mungkin tak besar pada orang lain, tapi pada kami itulah dia. Tapi dalam masa yang sama, kami nak benda ni dia buat secara sistematik. Mengapa saya kata sistematik? Sebab begini. Okey, balik pada persoalan pokok. Mengapa kami buat Ecozine? Mengapa kami buat tim komik muda? Untuk pengetahuan Tuan Khairil, kami bukan saja ada tim kami pelukis komik junior, malahan kami ada juga tim komik muda KPK. Maknanya tim komik muda KPK ni adalah orang-orang yang kita latih, budak newbies lah sebenarnya, yang kita latih supaya diorang akhirnya boleh jadi pelukis komik sebenar. Jadi maknanya untuk dalam KPK Junior kita secara umum untuk yang lebih muda. Sebab kita tak halang tapi kita nak bagi dia pendedahan untuk yang lebih muda, tapi itu bersifat umum. Jadi bila bersifat yang khusus kita ada tim komik muda KPK. Jadi bila benda-benda ni kita buat, tujuan kita sebenarnya untuk membina generasi. Itu sebenarnya benda yang sangat penting pada kami. Mengapa tadi Tuan Khairil sebut pasal battle? Mengapa kami buat battle? Sebenarnya sebab kami nak kita dapat cungkil bakat dan kita ketengahkan bakat, dan yang paling penting, okey, balik pada otai tadi, bukan nak kata otai apa. Orang yang berjaya ni sebenarnya, orang-orang yang hebat ni, dia berjaya, dia hebat memang tak, tapi dia lebih hebat kalau dia boleh bawa orang lain berjaya sama. Itu pegangan kami lah. Kami dan yang paling lebih hebat daripada itu, kalau kita orang yang berjaya tu, amin dah semoga, dapat didik newbies sampai baik pada kita. Itu matlamat. Sebab tu bila kita buat Ecozine, kita nak semua berjaya. Kita bukan nak sekarang ni, minta maaf saya cakap, kejayaan bersifat individu. Minta maaf, ni saya cakap, bukan nak kritik, saya cakap tu terang. Okey, orang yang hebat berjaya kat US, okey fine. Orang yang hebat berjaya kat Hong Kong, okey fine. Tapi apa yang orang lain dapat manfaat secara langsung. Jadi itu yang kita nak. Bukan kita nak salahkan dia, tak apalah. Tapi maksudnya kita nampak benda ni kita kena ada sistem. Suatu kita bina sistem. Kita bina dengan KPK, kita bina dengan KPK Junior, kita bina dengan KPK tim komik. Kita buat pula Ecozine. Kita ada wadah untuk diorang mengembangkan bakat, dan diorang pula nanti kalau kita ada rezeki lah, kalau lepas ni PKP dah selesai, kita cadang nak bawa karya diorang keluar, tunjukkan sebagai proposal. Maknanya kita ada sebarisan budak-budak muda yang boleh diharapkan menjadi kita punya pengganti. Itu matlamat kami lah. Terima kasih Tuan Khairil. Okey, baik. Itu penjelasan. Itu penjelasan yang kita nak dengar. Yang mana tentang berjaya seorang itu, okey, bagus, dah berjaya. Tapi lagi berjaya lagi apabila dia bantu orang lain untuk berjaya. Itu sesuatu orang kata kebaikan jugalah yang kita nak buat untuk orang yang dah memang bagus. Tapi kita bukan nak kata yang dah berjaya tak nak bantu orang lain tu sombong ke apa. Itu terpulang lah kan, itu hak individu. Tapi ini adalah perjuangan di dalam KPK dan juga
ekozin tadi tu. Mungkin kita boleh sentuh tentang ekozin sebentar lagi. Tapi sebelum tu saya ingin ucapkan Waalaikumsalam. Saya kena jawab lah sebab ada banyak yang bagi salam kat sebelah sini. Penonton-penonton kita, viewers kita. Terima kasih. Waalaikumsalam semua. Terima kasih kerana orang kata sudi hadir untuk mendengar otai daripada otai kita dan juga bercakap tentang otai dan newbies ni hari ni. Terima kasih. Kemudian kepada yang tidak tahu, mungkin ada yang baru tiba, ini kita bawakan daripada anda, orang kata tim daripada grup kami Pelukis Komik dan juga orang kata majalah Ekozin. Jadi kalau anda ada soalan, boleh nyatakan soalan dan kita akan baca pada segmen di hujung nanti. Kita akan baca soalan yang ingin ditujukan. Mungkin nak tanya tentang Ekozin, mungkin nak tanya tentang KPK, mungkin ada nak kata tak puas hati ke dengan tuan ni, sebab saya tahu ramai tak puas hati dengan dia. Okey, jadi mungkin okey, kurang saja. Jadi kita pergi kepada Ekozin tadi tu. Ekozin ni sebenarnya KBK bermula dahulu ataupun saya kat situ saya mencari dia keliru. Adakah Ekozin bermula dahulu atau KBK yang bermula dahulu? Maksudnya diciptakan grup dulu ke macam mana Tuan Nik? Yang tu kami dah pakat, itu Cikgu Zulkafli akan jawab. Okey, Cikgu Zulkafli boleh ceritakan sikit. Okey. Bermulanya Ekozin ni tadi. Ceritakan penubuhan dia. Okey, terima kasih Tuan Nik dan juga terima kasih Tuan Moderator. Ingin saya jelaskan di sini ialah apabila saya menubuhkan Indigo Comic, iaitu page personal saya telah merancana apa yang saya akan buat. Contohnya, saya telah melaksanakan satu kontes untuk mencungkil bakat-bakat baru. Jadi kontes yang saya buat itu adalah from zero to hero. Jadi dalam kontes ini saya telah berjaya mengumpul beberapa orang pelukis seperti Tuan Dania Haikal dan juga Ahmed Grind, Kokon, dua beradik tu, Cikgu Syukri dan beberapa orang lagi. Dan saya dapati mereka ini menunjukkan potensi bakat yang tinggi walaupun stroke yang saya terima itu adalah stroke orang kata universal, ya stroke moden lah. Jadi saya telah memberi komisen kepada mereka untuk membuat satu komik sebanyak 10 muka surat seorang. Jadi mereka telah berjaya submit kepada saya dan saya telah mengumpul komik-komik itu untuk dijadikan sebagai blueprint. Mula-mula saya namakan dia sebagai Eco dan saya telah mendapat khidmat pelukis juga daripada pelukis otai iaitu MF Adif Hussein dan telah melukis komik Eco serta saya telah komisionkan kepadanya untuk melukis cover. Jadi contohnya saya telah ada blueprint saya dan komik ini saya buat sendiri dan saya cetak sebagai DIY cetakan stapler. Pada mulanya saya anggap apabila saya cetak dengan laser ni saya rasa cukup baiklah. Kemudian saya tunjuk kepada contoh ini kepada beberapa orang kawan dan mereka telah memberi feedback yang positif bahawa why not, dia kata cikgu buat komik yang betul-betul kata ada kualiti dan saya sendiri telah mengikuti bengkel yang telah dianjurkan oleh Comic Core dan In Ramadan pada tahun 2015 di mana saya telah menimba ilmu direct daripada Tuan Bob Hairi, Tuan Dania Haikal serta Chief Comic Core sendiri iaitu Tuan Abdul Aziz. Di situ saya dan juga beberapa orang otai yang ada dalam bengkel itu telah belajar cara-cara macam mana nak buat komik indie ataupun self-publish. Kemudian apabila saya kembali ke Kuala Terengganu, saya telah merangka dan juga berbincang dengan beberapa orang yang terdekat. Sehinggalah saya bertemu dengan Tuan Nik dalam forum iaitu KPK. Kemudian apabila Tuan Nik datang ke Terengganu dan kami telah berjumpa di satu tempat dan saya bawa lah saya punya proposal dan lukisan-lukisan saya. Memang saya kalau nak melukis saya lebih teruk daripada nilukis lah. Saya telah propose satu watak iaitu watak Ilopora. Beliau telah berminat. Beliau kata why not kita join dan kita buat satu komik
dan kita masukkan komik-komik yang telah cikgu kumpul dan kita publish. Kemudian pada tahun 2019 ketika kita dilanda oleh PKP iaitu lockdown, saya telah mendapat ilham. Saya kata why not kita buat sesuatu benda sementara kita stay at home ni. Saya propose kepada Tuan Nick dan saya telah merangka berjumpa dengan Tuan Fino untuk melaksanakan projek inilah. Kemudian saya telah rebrand nama Echo kepada Ecosign. Sebenarnya Echo yang pertama itu pernah dibawa oleh Tuan Wukong ke Pakoban pada 2017, membawa kata Echo yang tak masak lah, belum sempurna. Apabila beliau kembali ke Semenanjung, ke Malaysia, beliau telah berbincang dengan Tuan Nick supaya kami membuat suatu benda yang boleh diutarakan kepada umum. Begitulah ceritanya. Dan kami telah menerbit Echo pada tahun 2020 pada bulan Oktober dengan beberapa orang pelukis yang kami kumpul pada awalnya, iaitu saudara Sako dan juga Otai yang pernah ada pengalaman dalam komik seperti Gila-Gila dan juga Batu Api, iaitu Tuan Kerengga sendiri yang telah menyumbang beberapa buah komik, buah kartun yang mana kami telah menyiarkannya dalam Ecosign pertama dengan Ecosign yang kedua. Kemudian dalam Ecosign itu kita telah mengumpul beberapa orang pelukis seperti Tuan Faizal, Jai, Ut dengan komik Nusantaranya Keris Pesaka. Dan itu merupakan komik yang menunjukkan Nusantara moden, Keris Pesaka antik. Kemudian dalam Ecosign yang kedua, pertama kita juga telah memperkenalkan seorang Seri Kandi, iaitu daripada kami pelukis muda, iaitu Puan Farah Naim Lina dengan komiknya, iaitu saya lupa lah komik lah tajuknya kan. Kami perkenalkan yang pertama ialah Lina, kemudian dalam Ecosign yang kedua kami memperkenalkan seorang lagi iaitu Raudah Eliana dan juga beberapa orang pelukis-pelukis seperti Cikgu Syukri, Kokun, dan kami gabung komik lama dengan komik yang baru. Dan kami telah buat komik yang ketiga iaitu Ecosign yang ketiga, di mana dalam Ecosign yang ketiga itu kami juga memasukkan saudara Wukong iaitu Presiden Komik sendiri dalam Ecosign kedua dan Ecosign yang ketiga. Di samping itu, Ecosign ketiga kita mengambil hampir kesemuanya newbies seperti Dudes Substitute, Farah Lina. Kami memperkenalkan Rain Firdaus, seorang pelukis yang berbakat besar daripada Sarawak. Dan juga kami memperkenalkan pelukis-pelukis yang telah memenangi OC dalam KPK Adiwira seperti Syahrul Huda, Boy Syafiq, Hazwan Zai dan banyak lagi lah. Syarizat seorang saya ingat pegawai tentera lah. Tak apa, tak sebut nama dia pun tak apa. Dia pun tak datang malam ni. Ya, tak apa. Norizat. Okey. Jadi kami telah menerima OC itu dan saya telah meminta izin daripada Tuan Nick sendiri yang sebagai penganjur. Dan kelangsungan KPK muda ini adalah inisiatif dan juga cadangan daripada admin PKMM, iaitu Puan Reza Elia. Jadi beliau banyak membantu kami memberi pendapat dan juga memberi idea-idea yang bernas untuk menaikkan nama pelukis-pelukis muda daripada kalangan PKMM, Koma dan sebagainya. Itu saja. Baik. Jadi untuk ke arah Ecosign yang ketiga ni pun ada orang kata banyak liku-liku, banyak kerjasama. Yang paling menarik dalam cerita tadi tu adalah
yang mana Otai berjumpa dengan orang kata geng-geng yang lebih muda daripada Komiko ni untuk berguru. Sebab bukan kerana hanya kerana kita ni dah lama, kita orang kata tak mengaku yang kita tak tahu certain benda kan. Jadi Otai berguru macam mana nak hasilkan komik indie. Kan itu sesuatu yang kata orang kata kita jejak ke tanah lah. Tak adalah kita macam selalu mendapat dada kan hanya kerana kita nama Otai. Sebab ada juga sebenarnya yang ada title Otai ni orang kata macam agak keras tau. Kita rasa macam itu yang kadang-kadang mungkin newbies orang kata kan, yang baru-baru rasa macam nak approach ni sama macam metode dakwah lah kan. Kalau kita terlalu orang kata terlalu menolak sesuatu golongan, mungkin dari macam mana kita nak attract dia untuk menyertai atau memahami sendiri kan dakwah tadi tu. Jadi mungkin itu yang kata tak enak lah kalau kita tengok ada yang terlalu keras, terlalu menentang sesuatu. Macam tadi Tuan Nik pun ada mention macam mana keterbukaan untuk menerima strok yang berbagai-bagai walaupun temanya Nusantara. Dan kita akan nampak hasilnya di dalam ekozin yang ketiga, betul kan? Yang ketiga nanti. Hasil titik peluh, ada ramai kerjasama dan ada pelibatan ramai orang. Saya tengok itu sesuatu yang bagus lah dengan kerjasama dengan Persatuan Komik sendiri tadi. Kita nampak perkembangan orang kata dalam industri. Okey, saya nak beri peluang untuk yang ada tonton hari ni, kita ada satu memberikan soalan supaya kita pun tak tahu kadang-kadang lain ni kan, kita cuba untuk limitkan masa dengan baik ni. So kalau ada apa-apa soalan boleh diberikan, tapi saya rasa tadi kat bawah tadi dah ada yang berikan soalan. Mungkin kita punya Cip boleh bantu untuk keluarkan soalan pertama daripada kita dah boleh mulakan untuk menjawab soalan. Sebab saya tahu mungkin ada banyak lagi yang nak tanya kan tentang ekozin tadi, tentang kami pelukis komik, boleh tanya, tak ada masalah. Boleh bantu ke Cip? Sebab saya kat sini daripada ini kita punya antara viewers yang selalu setia bersama, iaitu saya pun tak tahu lah sebut dia Borite Musa. Apa buatkan tuan-tuan panel bersemangat untuk didik newbies melukis komik, padahal tuan-tuan tidak dapat apa-apa keuntungan dari usaha ini. Kami hormat. Jadi ini dia nak tanya tentang semangat. Mungkin Tuan Nik tadi, ini daripada kenyataan Tuan Nik tadi, Tuan Nik boleh beritahu apa dia yang mendatangkan motivasi dan semangat untuk membantu newbies ni tadi. Silakan Tuan Nik. Okey, saya begini masa saya buat KPK, terang saya sangat naif lah, tak tahu sangat pasal nak banner satu yang kuat apa semua. Kami dah aja. Lepas tu sampai tu ketika, sebab kami bergerak sendiri, Tuan Khairil, kami bergerak sendiri, jadi kami guna duit sendiri, kami tenaga kami dan tak dapat apa-apa. Pertandingan masa tu dengan cikgu, dengan Muhammad Eji, lepas tu Azri Amir kan, kami keluarkan duit, kami buat tu buat ni. Lepas tu kalau ada masalah dalam tu pun kami tanggung. Tu terang, sampai satu ketika kami pun ada masalah sendiri. Sampai satu ketika saya rasa nak mengalah. Bila rasa nak mengalah tu, setiap kali saya rasa nak mengalah tu ada satu benda yang berlaku. Setiap kali saya rasa nak mengalah, ada orang akan telefon saya, hati saya. Dia akan, orang-orang tu sebenarnya adalah newbies lah. Newbies akan mesej saya, dia akan minta tolong saya. Dia kata, Tuan, boleh tak tolong? Setiap kali saya nak berhenti daripada KPK. Dan lepas tu saya sedar bahawasanya sebagaimana kata Spiderman kan, kita kalau ada dari segi kuasa apa benda yang besar, lagi besar tanggungjawab kita. Maknanya kita sebenarnya bukan buat sesuatu untuk diri kita saja. Sebab orang yang beriman, orang yang terbaik tentunya dia orang yang paling bagi banyak manfaat pada orang lain. Okey, itu satu. Kedua, saya tengok pelukis dekat Malaysia, saya tak sebutlah yang terkenal tu kan, itu lain lah. Tapi secara umumnya, saya nampak dia orang susah sebenarnya Tuan Khairil. Dia orang susah. Artis dekat Malaysia tak senang hidup dia. Tapi kerana cinta dia kepada seni, cinta kepada lukisan menyebabkan dia orang bertongkat paruh. Itu menyebabkan saya rasa macam
terharu sebab ada seorang kawan yang gantung bros sebab dia kata apa, dia tak boleh cari makan dah dengan melukis. Saya cakap tu terang. Sebab tu bila kami dalam KK, kami jumpa banyak benda. Dan tu semua sebenarnya sebagai pelajaran untuk kami lah. Dan yang sebab ketiga tentunya lah sebab saya seorang pelukis. Saya seorang pelukis dan saya tahulah denyut nadi pelukis tu macam mana. Sebenarnya pelukis ni adalah orang yang gift kepada pelukis yang dengar, pelukis yang melihat, menonton, saya hormat awak semua sebab kamu semua orang yang terpilih. Sebab bila Adewira bercerita pasal puasa, sebenarnya apa yang kamu ada itu adalah keistimewaan yang tidak ada pada. Bayangkan satu kertas kosong, kamu boleh yang kertas itu cantik, bermacam-macam benda yang orang lain tak terkira. Tapi masalahnya dekat Malaysia ni orang tidak hargai sangat. Bukan sekadar semua tapi hargai. Jadi saya rasa sedih sebab tu antara sebab lain kami buat teruskan juga perjalanan ni sebab kami nak KPK tu jadi tempat untuk orang mencari duit juga. Jadi kalau ada sebenarnya dalam KPK itu publisher apa boleh kata ramai kat sana. Jadi diorang boleh cari orang-orang kita, kami buka, kami bebaskan kamu nak hantar karya. Okey, jangan yang tak baik lah. Dia orang pun tahulah. KPK tak terima lah lucah semua tu kan. Jadi buat sebab kamu perlu hidup. Kerana kamu adalah manusia, mempunyai keluarga dan kamu berhak untuk dapat kesenangan berdasarkan apa yang kamu buat. Bakat yang kamu ada tu, kamu berhak untuk guna. Sebab tu kami galak. Hingga kami ada ni lah. Bila kami dah besar nanti, itu kami tengah didik generasi lain pula ni. Itu bis tu berperanan. Suatu pada kami, itu sebenarnya adalah permata sebenarnya. Tapi tolong akan bersinar kalau dia orang sendiri malas nak gilap diri sendiri. Saya jumpa kami bis. Tu terang. Sampai sekarang pun, sekarang ni, orang tanya saya macam mana nak melukis, orang minta tip. Saya layan kerana saya sayang newbies ni. Tapi masalahnya, newbie ada yang tidak sayang dengan dia dan tak sayang kepada orang kata apa yang dia boleh buat. Maksudnya dia anggap benda yang dia buat macam main-main, tak bersungguh-sungguh. Saya tak ada masalah, itu awak punya pilihan, tapi rugi sebenarnya, sangat rugi sebab kamu ada benda yang hebat dan kamu boleh jadi yang terhebat. Itu sebab kami bersemangat lah, bersemangat untuk membantu newbies. Itulah di antaranya sebab. Okay. Boleh saya sambung? Sambung. Tuan Moderator, kami di KPK ni bersemangat kerana dibantu kuat oleh, kami di KPK bersemangat kerana dibantu oleh orang-orang yang kuat menyokong kami seperti Tuan Azri Amir, Tuan Muhammad Aiji dan juga moderator-moderator newbies yang lain. Itulah sebabnya kami terus move on untuk melaksanakan kerja-kerja orang kata tidak sebesar mana pun. Jadi kami buat ini sebelum kami bersara total lah. Sekurang-kurangnya kami telah buat sesuatu sebelum kami tutup mata lah. Jadi dengan adanya Ecosign ini diharap akan menjadi wadah kepada newbie-newbie yang lain untuk berkarya. Kami tidak menutup pintu sekiranya nak berkarya dengan Ecosign. InsyaAllah pada Ecosign yang keempat kami akan rilis pada mungkin bulan 9 lah, selepas 31 bulan Ogos. Jadi dengan itu kita akan merancang sesuatu yang mungkin lebih baik daripada Ecosign yang sebelumnya. Jadi dalam Ecosign yang ketiga ni kita ada page warna. InsyaAllah dalam Ecosign keempat mungkin kita akan menambah muka suratnya dalam bentuk warna. Kita kembali kepada Tuan Khairul. Alhamdulillah, maksudnya itu satu perkembangan. Dia akan datang buat berwarna pula. Okey, dia pun cerita hal ni. Bila nak buka, alamak, kenapa tak nampak. Bila nak buka peluang lagi untuk newbie. Mungkin dia bertanya tentang kontes yang berkaitan tentang junior tadi tu. Mungkin ada perancangan lagi ke untuk masa depan? Untuk kontes-kontes yang dibuka untuk junior ni? Boleh nyatakan?
Tuan Nik ataupun Jago. saya. Jago. Okey. InsyaAllah Ha. bulan Ogos nanti sempena kemerdekaan 31 hari bulan tu kita akan melaksanakan satu battle yang mungkin yang bersifat ataupun berciri patriotik. Jadi mana-mana yang ingin menyertai boleh menyertai sama ada dalam bentuk warna ataupun dalam bentuk hitam putih lah, di mana kita akan melihat OC baru lah sempena 31 hari bulan tu, iaitu Hari Kemerdekaan, di mana kita akan mengkompilasi dalam ekon yang keempat mana-mana yang terpilih. Okey, Cik Nik boleh sambung? Buat masa ni itu saja dulu yang kita punya perancangan. Tapi sebenarnya macam cakap macam apa yang Jaga kata tadi, macam kami terhutang budi dan pada sahabat kami Reza Alia, kerana dia sebenarnya nak kata orang muda juga lah kan. Tapi dia sudilah berkawan dengan orang-orang otai-otai ni. Jadi dia pun banyak bagi idea dan dia sangat laju sampai kami tak terkejar. Itu memang. Dia pun kata jangan kejar saya, dia kata. Tak apalah, kami tak akan kejarnya. Tak, maksud dia memang orang yang committed. Itu saya nak cerita sebenarnya. Dia seorang yang sangat committed. Untuk itu saya memang ucapkan terima kasih banyaklah pada dia kan. Dan tentunya lah kita banyak lagi tu hutang budi dengan orang lain. Pada orang yang melihat ni, pada orang yang menyokong. Dan saya tu terang tak apa ni peribadi sikit boleh. Ada penyokong Tegar nombor 1 saya. Ibu saya. Ini dia tengah tengok ni. Apa saya buat? Saya buat Mac, saya akan bagi pada cetakan pertama. Dia tak baca pun tapi cukuplah dia pegang. Dia akan cium. Yalah, tak boleh nak cerita sedih. Tapi maknanya bersyukur tu satu hal lah, tapi terima kasih lah sebenarnya pada semua lah sebenarnya, bukan pada seorang dua orang, beramai sebenarnya. Walaupun kami rasa kami ni macam bergerak sendiri, hakikat dia sebenarnya kami ramai yang support dan untuk itu kami sangat berterima kasih lah. Saya nak sambung balik kami sebagai penerbit sangat berbesar hati kepada pembeli-pembeli komik di sana, di luar sana, daripada bilangan 1 hingga bilangan kedua dan juga bilangan ketiga yang tak henti-henti support. Sehingga Tuan Wukong dan juga Tuan Nik sendiri telah menjadi penjual komik dan beliau telah menjual kepada rakan-rakan di Bangi Gateway, juga di Selayang, dan ada di antara pejuang-pejuang indie secara tidak langsung telah menyokong saya dari belakang lah. Itu saya mengucapkan terima kasih juga kepada beliau yang sering, iaitu saudara Abda Iskandar yang menjadi penerbit Umrah Komik yang pertama dululah. Jadi dengan situ saya juga belajar cara-cara untuk menerbit komik indie. Selain daripada itu ramai lagi otai-otai yang membantu kami lah, menyokong dari belakang lah dan juga menyokong dari depan. Secara langsung dan juga tidak langsung kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas jasa mereka di luar sana. Okey, kembali kepada. Jadi yang saya lihat ni bila cerita tentang orang kata support daripada family sendiri. Ini kan pula kan, family memang maksudnya kita dah ada support daripada family macam Tuan Nik tadi. Ada support daripada ibunya kan. Itu orang kata memberikan semangat lagi. Apa lagi kalau kita kata support daripada rakan-rakan industri. Kalau rakan-rakan yang sama usia tu biasalah kan untuk support rakan-rakan industri. Jadi ini sekarang ni di antara newbies dan otai pun saling support, menyupport, orang kata saling membantu, dokong. Saya rasa itu sesuatu yang memang kalau kita termotivasi, orang lain pun akan termotivasi dengan kita. Maksudnya dengan menyupport. Contohnya macam saya baca orang yang post, dia kata saya tengok tak ada orang support saya. Saya tengok bila dia kata macam tu je lah, mula kat bawah ramai kata, oh tidak, ramai yang support. Sila teruskan berlukis, jangan berhenti. Saya baca kata-kata kat situ. Ini nak mengatakan kalau orang kata nak berhenti pun, ada orang yang nak berhenti letak berlukis bila ditanya kat dalam grup tu kata teruskan. Saya rasa mereka pun tidak akan berhenti. Samalah macam
Tuan Nick tadi kan, setiap kali nak berhenti je ada je newbies yang menggangcau dia kan, minta tolong dia buatkan, dia tak boleh nak berhenti. Jahat betul newbies ni kan. Jadi kita terima kasih juga kepada yang kata kita ada daripada saudara Hazwan Zai yang disebut-sebut tadi. Panjang dia komen kat sini. Saya tak terfikir saya melalui komik Dunia Nusantara. Grup kepikir ahli-ahli banyak menimbulkan minat saya ke arah Nusantara. Rasa ada terpanggil untuk sedikit sebanyak ilmu tentang Nusantara dan input kepada umum melalui komik. Saya masih belajar dan membaca Dunia Nusantara fiction nampak. Dia kata tertarik disebabkan ada orang kata yang menjokong tadi. Alhamdulillah minat mula timbul. Ini boleh dikatakan pada awalnya tidak tertarik, tetapi lepas tu akhirnya boleh dia percayalah. Tujuan asal KPK tadi untuk mendekatkan lagi yang baru-baru, yang newbies-newbies ni kepada Nusantara tadi. Tapi saya ada sebut beberapa nama tadi. Saudara Azri saya kenal lah. Sebab itu antara orang yang orang kata mengeluarkan poket sendiri untuk buat pertandingan, betul lah. Pertandingan battle tu hadiah dia keluarkan. Saya pun macam kejut. Begitu passionnya. Kemudian kita ada tadi yang tak sekejar tadi tu. Puan Reza Alia kita tadi yang mungkin sekarang ni setengah berbangga lah bila dikatakan dia tu di kalangan golongan muda. Mungkin dia macam mungkin aku. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit di antara kerjasama dengan peminat komik manga Malaysia kata. Mungkin boleh ceritakan sikit apa projek ke depan. Sebab dengarnya macam ada benda-benda lagi yang dirancang yang tak sekejar ke depan tu tadi, mungkin boleh dikongsi. Kalau yang tak boleh kongsi tak apalah, yang boleh dikongsi mungkin orang-orang yang dengar, orang kata punya viewers nak dengar, bersilakan kongsikan projek tersebut. Okey, projek yang sedia ada iaitu dalam Ecosign ketiga kita telah adakan slot review komik dan juga manga. Jadi melalui Puan Riza Elia sebagai admin PKMM telah melaksanakan satu tugasan ataupun roadmap untuk menjadikan Ecosign ini sebagai bahan ataupun wadah daripada pembaca kepada pembaca melalui terbitan review di dalam Ecosign. Dengan itu kita telah memberi peluang kepada PKM dengan mengadakan 4 muka surat kepada reviewer manga, komik dan juga satu lagi slot ialah kepada booktuber Malaysia, iaitu melalui New. Jadi di sini kita melihat New. Jadi di sini kita akan melihat satu format komik indie bukan sebagai sekadar indie, tetapi ia juga memberi info dan juga pengetahuan kepada pembaca-pembaca luar di sana. Contohnya kenapa manga menjadi minat kepada pembaca kita, satu judul lah. InsyaAllah kepada usaha yang dilaksanakan oleh PKM melalui Puan Reza, saya sebagai editor kedua mengucapkan ribuan terima kasih. Sebelum itu beliau telah membincang dengan kami apakah usaha-usaha yang sepatutnya dilaksanakan supaya pembaca-pembaca di luar sana boleh sama-sama membaca komik dan juga boleh membaca manga. Jadi dengan itu Ecosign ni bukanlah satu mata yang mendedahkan tentang Nusantara saja. Ia mendedahkan maklumat-maklumat lain seperti review, seperti info-info yang lain. Okey itu. Okey, baik. Maksudnya itu antara perkembangannya lah. Sebab saya nama grup tadi pun peminat komik manga Malaysia. Ini orang kata menolak dakwaan yang mengatakan Nusantara, geng Nusantara tadi tak boleh bersama dengan geng manga. Kan Nusantara ni perlu stroke. Orang kata stroke komik Melayu lama je ke kan? Tidak. Itu sebabnya dah ada 4 slot tadi untuk geng daripada peminat komik manga. Kemudian ada YouTuber pula kan, New Belka tu. Dia memang sebab saya pun orang kata follow dia punya YouTube tu, memang dia pun memang orang kata pembaca komik manga. Puan Reza Elia pun dia suka review komik-komik. Sebab kita tak boleh menolak di dalam community tu, dalam orang kata dalam industri tu, bukan hanya ada orang yang mengeluarkan produk saja, kita ada juga orang yang
consume tadi tu, orang pembaca yang bagi review tu pembaca, mungkin dia bukannya pelukis, bukan penghasil komik, tapi dia juga pendukung industri. Tanpa mereka yang membaca dan membeli, yang buat review, yang bagi orang kata pendapat tentang komik ni, tadi kritik ke apa, memang kita takkan berkembang lah kan. Kalau setakat orang nak fokus pada orang yang hasilkan, dia takkanlah sama kita je kan. Orang ni buat, kita ni baca, orang ni buat, dia baca, orang tu dia. Jadi kita perlu juga orang kata di dalam satu community tu ada geng-geng ni tadi. Kan, kita ada supporter-supporter yang lain. Ada yang tertinggal tu, Tuan Khairil. Ada yang tertinggal. Ya? Penulis komik. Apa dia? Ada yang tertinggal. Ya, penulis komik. Penulis komik penting juga. Sebenarnya saya masuk sekali pun tadi pengkarya tadi tu. Betul-betul. Ada juga yang boleh melukis. Akhirnya ni dah muncul cikgu, saya cadang buat slot ada daripada Tuan Ahmad Wakiuddin Ismail ni, saya cadang buat slot pelajaran teknik melukis dari Master Syukri Ahmad. Cikgu Syukri dia cadangkan buat slot. Mungkin grup KPK mungkin boleh buat sesuatu dengan tu di masa depan ni. Cadangan-cadangan ni pun bagus juga lah kan. Sebab saya nampak ramai juga yang nak orang kata belajar teknik melukis apa semua, orang kata mungkin basic pun diorang dapat orang kata pengalaman daripada otai tadi. Itu pun salah satu perkongsian juga kan. Kemudian Puan Reza Alia tadi, jilid 3 Ekozine compile input dari temubual khas dengan peminat manga Neo Belka, Booktube Malaysia, perkongsian manhwa tempatan. Okey, bagus. Saya nampak itu kata perkongsian yang ada di dalam Ekozine tadi. Jadi kalau kita pun nak tanya lagi, yang ini kata di penghujung ni, sebelum kita menutup, tapi sebenarnya ada lagi lah soalan, bukan nak tutup lah pun. Sebab tadi pun kita bermula lambat, sebab kita memang dalam masa 1 jam ni, kita nak compactkan. Kita nak tanya lagi berkenaan tentang kerjasama. Selain daripada PKMM ni tadi, kerjasama in future mungkin ada ke dengan yang lain ke untuk menerbitkan sesuatu? Macam tadi pun ada cadangan untuk buat kelas tadi, mungkin ada ke planning untuk kerjasama dengan yang lain nanti? Apa ni, pasal kerjasama ni sebenarnya kami itu satu hal lagi. Terima kasih saya kepada grup Sempoi, Izham Kasim, kepada Koma punya orang dia lah, admin, moderator semua yang PKMM. Sekarang ni sebenarnya kalau kita tengok balik, kita nak secara tak langsung kita nak buktikan kepada orang yang melihat bahawasanya kita boleh bersatu. Kita bukan saja boleh bersatu sebagai pelukis, tapi kita boleh bersatu sebagai pelukis komik dengan kartunis. Sempoi kartunis. Kami ada hubungan baik dengan dia orang. Koma pula manhwa. Manhwa genre Hong Kong dia kan. Pun kami ada hubungan baik dengan dia orang. Malahan the PKMM pun manga kan, Jepun. Jadi pada saya kita dah bina, sedang bina dan telah bina dengan manga, dengan manhwa, dengan kartunis, dengan pelutun dan dengan penulis ni pun ni bakal interview juga ni nanti ni Tuan Khairil ni. Malahan dengan pembeli pun. Malahan dengan kolektor pun. Kami bila buat perjumpaan kami ajak kolektor sekali. Macam Helmi Maruf kan, Duan. Maknanya kami nak wujudkan budaya komik tu, budaya komik yang sejati. Budaya komik sejati ni dia kena ada package. Package yang saya cakap tadi tu semua kena ada. Termasuk orang kata review, termasuk penulis, termasuk poster, termasuk kolektor, dan tentu sajalah komik tu kena ada kan. Jadi satu lagi saya juga sangat berterima kasih kepada beberapa orang lagi lah, macam pekomik. Under Mio, Tuan Mio, lepas tu sekarang ada Wukong Rani Ahmad. Dia orang sangat supportif, sangat menyokong kami lah. Okey, lepas tu macam maksud saya, itu yang saya maksudkan tadi. Walaupun kita bergerak sendiri, tapi sebenarnya hakikat dia kita ada ramai orang yang menyokong kita secara langsung atau tidak langsung. Itu. Ya, okey. Okey, jadi ni ada cikgu kita punya Tuan Muhammad Izham Kasim daripada tim Sempoi ni kata,
Sebab minggu lepas kita pun jemput sampel. Kita boleh bersatu, kita support kita. Betul lah. Bila sebut tadi, orang kata kita support kita, kami pun daripada Kota Komik ni, orang kata core dan juga tim Ing Ramadan ni kan, kita pun adakan platform ni untuk support, untuk bantu support. Kita ada, kalau yang lepas, nama-nama yang sebut tu semua ada. Yang lepas kita ada Sempoy. Kemudian kali ni kita ada tim Ekozin. Dan untuk yang minggu hadapan, kita dengan Cik Wukong tadi tu, Presiden Komik tu mewakili Fantasia. Kita nak bercakap tentang Fantasia. Jadi untuk yang berminat untuk dengar pula daripada Fantasia punya tim, bersama dengan Presiden Komik, kita mungkin akan tanya juga tentang persatuan. Kita boleh berjumpa dengan mereka di Rabu hadapan pada waktu yang sama. Jangan lupa untuk bersama juga dengan kita support. Sebab hari ni pun kita tengok jumlah viewers yang sama ni, saya tahu disebabkan minggu lepas geng-geng Sempoy yang dengar pun hari ni datang untuk mendengar juga. Kemudian kita ada geng-geng daripada kami pelukis komik, geng-geng Sempoy daripada kartun kita, jiwa kita. Kemudian kita ada supporter-supporter lain. Okey, ada komen daripada Muhammad, tuan Muhammad AGG. Mangga ini tadi ada sebut nama dia. Mangga itu satu ism, teknik, tak salah bawa kaedah tu. Tapi elemen dan persembahan atau konten komik kita biar berkisar tepatan. Gabung, jalin elemen tu lebih menarik, baru ada identiti tepatan. Okey, saya sebenarnya ada menyatakan juga tadi, masa sebelum ni kita ada berbincang di waktu Ing Ramadan podcast sebelum ni. Kita bercakap tentang strok lapuk, strok Melayu lapuk, dan bercakap tentang di antara manga dan strok Melayu. Jadi sebenarnya di Indonesia, kita ada jemput juga, jemputan dari Indonesia pun ada bagi pendapat juga. Jadi di Indonesia, saya ada terbaca waktu pesta buku, mereka jadi jemputan tamu, satu karya yang bernama Tarung Legenda. Memang sangat menarik. Memang strok dia adalah moden, ataupun mungkin strok manga, saya tak pandai nak cakap, tapi memang strok yang sekarang lah, memang bangga lah. Tetapi dia mengisahkan, dan dia punya style jalan cerita pun macam Shaman King tau. Shaman King tu salah satu komik dan manga anime daripada Jepun, yang mana dia boleh seru, orang kata seru-seru kekuatan daripada dulu-dulu. Jadi yang dalam Tarung Legenda ni, saya kongsi sikit lah. Dia punya penyeruan tu adalah daripada kisah-kisah dongeng dia, contohnya macam Maling Kundang. Kuasa-kuasa yang diseru tu adalah daripada dongeng-dongeng Indonesia tadi tu. Jadi Maling Kundang kalau tak silap, dia ada macam bila muncul watak tu, dia ada kuasa macam jadi kapal, jadi batu gitu, yang ada relate dengan tu. Jadi saya rasakan memang sangat menarik. Saya daripada beli kat pesta buku tu, nak sangat sambungan ni, saya pergi ke Bandung untuk cari buku sambungan dia. Sampai pergi ke Bandung. Sajalah saya nak beritahu sampai ke Bandung tau. Minat betul dengan komik tu. Boleh lah. Jadi itu salah satu contoh lah saya bagi. Jadi mungkin itu yang dinyatakan oleh kita punya otak-otak pada hari ni. Alam Melayu tu jangan ditolak terus. Kalau nak buat strok macam mana pun, kalau boleh jangan terlalu tolak alam ni. Bukan Nusantara semata lah, macam alam Melayu, macam sekolah tadi kan. Jadi bersekolah pun Jepun kan, siap ada jam besar-besar yang tak pernah wujud kat sekolah kita kan. Dia tengok sekolah Doraemon, dia pun buat juga sekolah macam tu. Mungkin itu sesuatu yang agak macam janganlah kita buang terus kan. Itu mungkin dapat ni. Jadi terima kasih kepada kita punya penonton, viewers yang ada pada hari ni. Jadi kalau anda belum, orang kata tak pernah lagi menyatu, boleh join grup kami pelukis komik. Bila ada lagi banyak lagi grup-grup yang lain, mungkin dekat situ juga boleh tengok apa dia battle ke pertandingan. Kemudian boleh juga mungkin akan dibuka peluang untuk bersertai tadi dan join untuk Ekozin yang seterusnya. Itu mungkin yang berlaku. Okey, jadi untuk yang tengok pada hari ini, jangan lupa untuk tonton lagi minggu hadapan pada hari Rabu pada waktu yang sama. Dan kemudian saya pun nak ucapkan terima kasih banyak kepada kita punya jemputan pada hari ini. Jadi saya nak beri ruang untuk berikan kata-kata semangat, kata-kata semangat akhir kepada kita punya penonton-penonton hari ini. Sebelum kita memilih satu daripada orang kata viewers untuk mendapat hadiah, kita ada hadiah komik. Jadi kita akan beri ruang kita punya ni untuk pilih. Daripada bagi soalan ke, yang bagi pendapat ke, mungkin boleh pilih di kalangan kita punya yang komen tadi. Tapi sebelum tu saya nak bagi minta untuk kata-kata orang kata terakhir sebelum kita berakhir. Boleh silakan dulu Tuan Nick, ada apa-apa sebelum kita menutup? Saya sampai sekarang, saya dengan cikgu sebenarnya
masih berharap lah. Masih berharap newbies. Sebab berharap dia orang buat sesuatu terbaik dan dia orang ada sesuatu yang dia orang jadikan pegangan. Sebab tu kami wujudkan KPK semua supaya dia orang ada orang yang dia orang boleh jadikan guide ataupun pembimbing. Itu sebenarnya antara matlamat kita. Kemudian kita nak newbies, kami tak halang awak dari segi stroke macam kami cakap lah. Cuma jadilah orang yang mempunyai jati diri. Suatu hari nanti bila kamu newbies ni, kamu semua dah ada anak cucu semua, kamu akan tunjuk balik kamu punya karya. Dan bukan nak suruh berbangga dengan karya, tapi benda tu boleh menyebabkan kamu nampak sesuatu, bukan nampak, maksud saya boleh tunjukkan sesuatu kepada orang-orang yang terkemudian pada kamu pula. Itulah dia sebenarnya. Itulah dia art sebenarnya. Sebenarnya komik bukan sekadar melukis. Tolong faham yang tu. Komik adalah perjuangan. Komik adalah diri kita. Komik adalah kita. Itu kena ingat. Jadi kalau kita buat komik apa semua, hakikat dia akan jadi sejarah. Akan jadi sejarah. Dan sejarah tu pula akan dibaca pula oleh anak cucu kita nanti. Jadi buatlah, catatlah, kata lakarlah sejarah yang terbaik. Itulah. Terima kasih banyak. Sangat ulang baliklah kepada orang yang menonton. Terima kasih banyak. Macam saya kata tadi kepada ibu saya yang tengah menonton. Okey, kepada orang lain sangat-sangat terima kasih. Keluarga saya memang bagi support sangatlah. Okey, keluarga saya kan kat rumah. Okey, dan tentu saja terima kasih banyak kepada Mr. Abang Bear kita yang bakal diinterview nanti. Tuan Abdul Aziz, Tuan Mio semua, jelas Saku punya orang, dan tentu sajalah kepada yang view, yang tengok ni. Sangat terima kasih. Sangat terima kasih. Minta maaf juga kalau ada kesilapan ya. Okay, Assalamualaikum. Okey. Saya nak menggulung sikit sebelum kita terima kasih ni. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Hamdi Abdullah yang orang kata down to earth apabila saya minta commission beliau untuk melukis cover dan juga poster. Beliau dengan rela hati melaksanakan tugasan itu dengan kata 100% trust, dan beliau dengan adanya cover yang kedua itu yang dilukis oleh beliau, ia menjadi pemangkin kepada sales Ecosign kita. Di samping dalam Ecosign yang kedua itu 9 merupakan komik yang orang kata menjadi satu debat untuk kami dan juga untuk pengkarya itu sendiri. Jadi kami telah merancang untuk remake komik beliau, iaitu komik 9 serta komik yang dilukis oleh Tuan Nick sendiri, iaitu Elopora dalam bentuk format B5 dan juga dalam bentuk color lah. Jadi kita akan melaksanakannya sebaiknya pada bulan Ogos, insya-Allah. Jadi itu adalah penghargaan kepada pengkarya. Saya mengucapkan semua pengkarya-pengkarya yang telah menyumbang karya daripada Ecosign 1 sehingga Ecosign yang ketiga dan seterusnya, selamat berkarya dan terima kasih, jutaan terima kasih kerana percaya kepada kami untuk menerbitkan komik anda, walaupun kami ini bergerak dalam indie, penerbit indie yang bergerak ikut kemampuan yang kami ada. Sekian, terima kasih. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pembeli-pembeli di sana dan juga admin-admin KPK Muda dan juga admin KPK, moderator KPK kami pelukis komik yang banyak menyokong kami secara langsung dan juga secara tidak langsung. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak pilih salah seorang daripada yang bertuah pada malam ni untuk menerima komik kita, kita hadiah istimewa. Memang setiap malam kita akan ada hadiah istimewa. Jadi mungkin kita punya moderator, kita punya tetamu jemputan kalau boleh memilih. Saya pun tak tahu macam mana nak tengok kita ni, ataupun kita minta chip lah yang tolong pilihkan, dia boleh tengok tu. Minta chip, pilihkan orang kata komen yang terbaik lah untuk diberikan hadiah. Silakan. Cip boleh keluarkan komennya, soalan ke apa ke.
Saudara volunteer ni bukan dah menang ke? Itu yang first. Okey, tak apa. Tapi tak tahu dia ada ke tak? Mungkin dia boleh katakan. Kalau dia belum pernah menang, kita boleh ada. Sebab salah satu soalan yang bagus tadi. Siapa dia yang kita nak pilih di kalangan? Bila nak buka peluang lagi, lajunya. Mungkin ada orang kata Puteri Rahah. Bila nak buka peluang lagi untuk UB. Tadi rasanya ada disebutkan nama macam ni. Jadi siapa yang Cip boleh masuk ataupun untuk pilih salah seorang. Bagi kita pilih Cik pilih. Tuan Halizan Lijay Cik pilih. Hasan. Tu dia kata tu. Tanpa studio. Komennya ni. Okey, saya baca Halizan Lijay Hasan. Tanpa studio pertulisan, tanpa politik tetap, sebi terhad dan sukar tapi masih dapat terbitkan komik. Usaha yang mencabar, namun boleh dibuat. Sabar buat semua pengkarya komik indie Malaysia. Okey, tahniah kepada Halizan Lijay Hasan telah terpilih. Jadi sebelum kita menutup, minta maaf lah kalau ada yang macam baru tiba, baru nak baca kopi kata dah habis. Sebenarnya dah 1 jam lebih dah sebenarnya kita bersiaran. Kita cuba untuk siap dan segalanya pun dah disampaikan. Alhamdulillah, mungkin in future kalau ada peluang lagi kita akan jemput lagi sebab nanti yang ini boleh didengar semula. Untuk yang terlepas mungkin yang baru sampai tu diingat baru mula kita dah habis kan. Anda boleh dengar semula daripada minit pertama kita di YouTube Sako Plus. Bukan boleh dengar saja, boleh tengok balik muka ni tadi. Yang Tuan Ijat tadi tu pun boleh nampak nama dia disebut. Saya putuk-putuk tadi tu dia boleh tengok balik dekat YouTube Sako Plus. Dan terima kasih kepada viewers yang setia menonton lagi hingga ke habis ni. Dan kalau selain daripada YouTube Sako Plus, ada boleh like page Kota Komik. Kota Komik ini yang anda tengok ni, boleh like page Kota Komik, boleh follow untuk mendapatkan update-update terbaru. Kemudian kalau anda berminat dengan topi yang saya pakai, ini memang official kita buat untuk official merchandise. Boleh tengok dekat di Kota Komik juga. Ini Kota Komik Art Podcast ni. Ni promo sikit lah sebab dia dah bagi saya pakai, suruh saya promo lah kan. Jadi untuk anda semua boleh follow. Kalau nak follow tuan kita ada, kalau mungkin boleh add friend Cikgu Zulkafli Awang, Facebooknya Zulkafli Awang juga. Kemudian kita ada Tuan Nick Hasmazi, sama juga Facebook dia Nick Hasmazi. Kemudian kalau nak follow komik saya dan rakan saya Huza, boleh follow di IG Instagram Ima dan Ciko. Itu salah satu kami punya Instagram lah, Ima dan Ciko. Sekarang ni macam dia dah senyap sikit sebab tengah buat projek lain. Okey, kemudian kalau nak dapatkan info yang terbaru ni boleh menghubungi kita punya dua orang kita ni tadi. Kemudian ingat pesanan ni daripada hotel kita tadi. Memang dalam ni tadi saya tengok bukannya kita berantem kan. Bila tulis versus tu bukan kita nak berlawan, kita nak bersaing secara sihat. Memang persaingan itu wujud dan kita tidak boleh nafikan. Sebab tu kalau ada yang tanya ni versus ni bukan lawan ke? Asal versus ni kita memang gaduh ke? Asal versus ni kita memang main bola sepak sambil berlumba-lumba ke? Tak ada. Tidak semestinya. Pada saya perkataan lawan tu boleh juga bermaksud bersaing. Bersaing tu kalau boleh bersaing saya sihat, iaitu walaupun bersaing kita saling support, menyaport. Daripada grup yang berbeza-beza, daripada majalah komik yang berbeza-beza, kita saling menyaport. Jadi diharapkan dengan adanya Art Podcast ni dapat menyampaikan suara indie ni tadi, yang mana daripada Otai suaranya sampai kepada newbies, boleh sampai suaranya kepada Otai dan memperkenalkan. Dan jangan lupa untuk bersama kita lagi pada Rabu depan bersama insyaAllah bersama dengan tim majalah komik Fantasia. Apa lagi projek mereka ni, sebab itu Fantasia tetapi macam tak ada pun lagi, banyak lagi Nusantara yang lain, komik-komik yang lain. Nanti kita akan bersama dengan mereka, kita akan insyaAllah bersama dengan pada Hong pada Rabu jam 9. Anda yang kata support tadi tu, kata okey support minggu depan, support lagi mereka ni pula
Mungkin mungkin Fantasia ni tak ada grup di Facebook, tapi kita ada supporter daripada grup lain. Jadi itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyebutan dan juga viewers kita. Terima kasih Cikgu Zulkifli, terima kasih Tony. Terima kasih. Diharapnya kalau ada salah dan silap, tersalah kata, minta maaf lah daripada pihak Syami podcast. Tapi lepas ni kita punya monti jangan terkeluar. Kita ada sesi-sesi minum kopi sikit. Kemudian saya sekali lagi ingin mohon maaf kepada kita viewers dan semoga kita jumpa lagi di masa hadapan, dan itu saja. Jangan lupa untuk support kita punya industri komik. Industri kecil-kecil je. Kalau bagi kita, siapa yang support? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Itu kata daripada saudara Mat Komik Azam. Jangan lupa juga untuk menyertai pertandingan Sikom. Lupa nak promote pula. Cabaran komik online yang sedang berlangsung. Boleh buka Mat Komik punya website. Sekarang sedang berlangsung kerjasama di antara Mat Komik dan juga Komik M. Kat situ juga anda boleh menunjuk bakat anda. Mereka ada peluang untuk menerbitkan buku, orang kata komik sendiri. Itu saja. Okey, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.